Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa marhaban wa maghfirah wa ridwan fil jannatil na'im. Pada hari ini kita akan belajar cara nak menggunakan AppInfo ya. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bersedia? Saya punya laptop ni pun kamera dah tak boleh pakai, nampak? Kamera tak boleh pakai, mikrofon kena eksternal, nampak? Internet pun nak kena tarik pakai kabel. Memang sangat-sangat kuno sampai tinggal Tak apalah, kuno pun kuno lah. Yang penting ianya telah berbakti selama beberapa tahun yang lepas. Baik, bila anda buka AppInfo, maka tuan-tuan dan puan akan nampak ada satu interfaces seperti ini, betul? Satu namanya Create Form, satu lagi namanya Enter Data, satu lagi namanya Create Map, satu lagi nama StatCal, satu lagi nama Classic, dan last kali but not least is the Visual Dashboard, betul? Siapa yang tak nampak benda-benda ini, maka anda salah install lah tu. Anda install benda lain. Okay? Kemudian tuan-tuan dan puan pergi kepada Create Form. Hari ni kita nak belajar cara nak buat form. Apa dia? Borang. Kita nak buat borang digital. Okay, tekan Create Form. Dah tekan Create Form dah? Apabila anda tekan Create Form, maka dia akan buka Form Designer. Dekat atas ni dia tulis Form Designer. Betul? Di atas ini ada beberapa menu. Yang sedang bergerak ini namanya cursor. Boleh nampak cursor saya sedang berjoget? Di sebelah kanan yang berwarna kelabu ini dinamakan sebagai canvas. Apa dia? Canvas. Di sebelah kiri ini dinamakan sebagai file explorer ataupun project explorer. Explorer, ya, betul. Dah, aku dah cakap dah tadi. Okey. Kemudian di atas ini anda ada dua option, satu namanya new project, satu lagi namanya open project. Jelas Untuk permulaan, kita nak memanas badan ni, kita tengok dulu mana yang dah ada, lepas tu baru kita belajar buat yang baru. Boleh? Okey, dah buka dah Form Designer? Tutup balik. Suruh buka, tutup balik. Tak, saja je lah. Buka, tutup balik. Pergi kepada yang seterusnya, menu yang kedua dinamakan sebagai Enter Data. Tekan Enter Data. Dah tekan dah? Tekan Enter Data. Tengok, arahannya simple saja. Tutup Form Designer, tekan Enter Data punya menu. Sudah? Very good. So, enter data ini di mana tuan-tuan dan puan akan meletakkan dan memasukkan data. Okey, tutup. Dah tutup dah? Tutup. Lepas tu pergi kepada yang the next one namanya Create Map. Create Map, ya, bagus. Belum buka lagi dah tutup, bagus. Buka, tengok dulu apa layout yang ada. Okey, Create Map ni adalah untuk anda memasukkan data-data yang berbentuk geospatial, spatial analytic ataupun spatial epidemiology. Contoh, anda ada alamat rumah pesakit yang berkenaan, so anda nak tentukan dia duduk di mana. Berapa banyak kes yang berlaku di satu kawasan, so ini kita akan gunakan map. Okey, ini nanti kita akan cerita dalam advanced diploma lah sebenarnya. Dan juga kurikulum baru. Kurikulum baru baru kita cerita sem depan. Sem ni tak boleh sempat nak cerita. Kalau ada masa saya cerita. The next one, tutup. Pergi yang seterusnya. Namanya Calculator Epidemiology, iaitu StatCal. Apa dia? StatCal. Tekan StatCal ni. Apabila anda tekan StatCal, dia akan pop up another menu in front of the existing menu. Correct or not? And then they have numbers of analysis data that you can choose from. The first one is a population survey, cohort or cross-sectional study, unmatched case control, chi-square for trend, tables 2x2x n. You got a Poisson rare and versus the standards, and then you have a population binomial proportionate with the standards, and then you have a match pair case control studies. So far so good? So each of these is actually a calculator that you can use to calculate something. Let us try one example. Go to the table 2x2x n. Go to that table. You click that table already? And then automatically the StatCal are going to give you this particular layout, 2x2 table. Okay? And then you have the outcome over here. Outcome at the up here, you got the outcome. And then on the left side, dalam lajur dan baris tu anda ada outcome dan anda ada exposure. Betul tak betul? Betul Okay, kemudian anda boleh masukkan nilai. So kita cuba masukkan apa-apa nilai. Ini saya tunjukkan contoh saja. Saya letakkan nilai 12. Yang ini saya letakkan 32, yang ini saya letak 10 dan yang seterusnya saya letak 32 juga, misal katalah. Ini contoh. Dapat tak?
12, 32, 10, 32. So total yang anda dapati bahawa di bawah statistical table ini ada diberi nilai uncorrected chi-square. Uncorrected chi-square dia berapa nilai chi dia? 0.1354. Betul tak? Dapat ke tak dapat ni? Siapa yang ada masalah angkat tangan. Boleh pause. Okey tuan-tuan dan puan-puan, so apabila tuan-tuan dan puan-puan masukkan nilai tadi, tak kisahlah nilai apa pun sebenarnya. So anda akan dapati bahawa uncorrected chi-square ini adalah nilai chi. Dan jika tuan-tuan dan puan-puan gunakan kaedah yang sama untuk dikira menggunakan Microsoft Excel sebagai contoh ataupun apa-apa tools epidemiologi yang berkenaan, maka anda akan dapat nilai yang sama sahaja. Menggunakan formula observe minus expected power of 2 divided by the expected and then you sum all of it. Faham Yang kita belajar semalam lah. Betul, ingat lagi ke dah lupa dah? Baru satu malam lupa terus. Okey. So yang mental hazard ni kalau anda nak kaji, anda boleh kaji lah. Mental hazard statistics is another statistical approach yang kita akan buat apabila ada stratification. Kalau anda lihat, saya hanya menggunakan strata 1. Perasan tak kat atas ni dia panggil strata 1. Betul? Strata 2, strata 3. So apa guna strata ni? Strata ni diguna apabila kita nak mencerakinkan apa yang kita cerakinkan pada mulanya. Faham tak? Contohnya kita asingkan dan kita kaji satu-satu penyakit itu berdasarkan jenis jantina. Kemudian kita asingkan pula strata kedua daripada lelaki dan perempuan yang berkenaan yang sakit. Kita fokuskan pula pada orang yang sakit ni, apakah pula mereka yang sakit lelaki dan perempuan ini terhadap sesuatu aspek yang lain. Itu panggil strata. Awak mencari faktor dalam faktor yang lain. Dia double lah. Faham Katakan awak ada dua faktor. Faktor pertama adalah male and female. Contoh ni adalah male and female. So berapa total sakit? 22 orang. Betul? Ni. Outcome yes 22, betul. So ambil 22 ni, kita akan buat pula strata yang nombor 2. Daripada 22 tu, berapa orang yang misal kata belajar sekolah tinggi, belajar sekolah tak tinggi. Contohlah. So kita akan masukkan nilai-nilai yang berkenaan. Ni contoh saja Ni contoh saja. Follow boleh, tak follow pun tak apa. Sebab ini bukan level awak di dalam diploma lah. Memang tak ada level diploma ni. Ni level advanced diploma ke atas. Saya just tunjuk je lah. Nak bagi awak nampak contohnya. So kita akan ada uncorrected pula. Kita akan ada strata yang kedua. Okey, kita boleh isi sampai 9 strata. Okey? Jelas itu fungsi strata lah. Tapi untuk awak punya level, saya takkan ajar by stratum. Untuk advanced diploma ke atas sahaja yang saya akan tunjukkan penggunaan stratum ni. Okey, boleh tutup. Kemudian anda boleh tengok yang lain-lain, contohnya seperti cohort or cross-sectional study. Anda boleh klik kat sebelah kanan atas tu, namanya cohort and cross-sectional study. Dia akan bagi anda apa yang dipanggil sebagai sample size and power. Betul tak betul? Sample size and power ini adalah salah satu kaedah epidemiologi untuk anda estimate berapa banyak sample size yang perlu dikutip dalam nak mengumpul sesuatu data di lapangan. Sample size sepatutnya diajar di dalam subjek epidemiologi. Tetapi oleh kerana subjek biostatistik pun diajar, anda akan berlakunya elemen kemampatan ilmu. Mampat sangat ilmu tu sampai dah tak boleh nak masuk senak kepala otak. Betul tak kan? Jadi sample size ini akan diajar di dalam research methodology. Harapan saya dan doa saya semoga anda belajar sendiri. Walaupun mungkin DKP 4,200 baru belajar. Sekarang best baru 35 betul? Lambat lagi nak sampai. DKP 4,200. Hidup lagi ke tidak? Tak tahu tuan Contoh. Alright, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pergi ke belah bawah namanya klasik. Anda boleh tekan klasik ni. Saya kena ajar anda tekan sebab nanti anda mungkin tak akan tekan sampai anda pencen. Jadi kena try tekan. Tengok bila tekan tu apa jadi? Kena tengok. Supaya dia menjadi pengalaman pertama dan mungkin terakhir. Ataupun pengalaman pertama dan sering akan digunakan nanti bila anda bekerja sebagai seorang PPKP. Jelas kan? Betul? So ini adalah untuk kita membuat manipulasi. Manipulasi ni macam ni Saya semalam tunjukkan contoh menggunakan SPSS. Saya ada dua jenis jantina, lelaki dan perempuan. Betul tak? Saya namakan satu sebagai lelaki, dua sebagai perempuan ataupun wanita. Jadi komputer baca nombor tu 1 dan nombor tu 2. Betul tak? Katakanlah saya ada satu formula yang nak saya kaji dan formula ini menunjukkan bahawa orang itu mempunyai penyakit apabila dia adalah perempuan dan dia adalah berbadan. Misal kata gemuk, contohlah ni contoh. So macam mana cara nak buat formulasi ini? Maka saya kena buat formula nombor 2. Sebab tadi saya dah bagi markah kan, 1 dengan 2. So saya kena tukar nombor 1 dan 2 tu tadi kepada bentuk 0 dan 1. So saya tukarkanlah. Lelaki tadi 1 kan, jadi 0. Perempuan jadi 1.
Satu, itu dipanggil recode and transformation of data. Contohlah, nak membuat sesuatu mathematical algorithm to calculate the risk that being impacted to a certain study group. Faham tak faham ni? Apa yang korang faham, apa yang korang tak faham? Ke tak faham-faham? Kenapa Mamat ni cerita macam cakap seorang-seorang? Aku tak faham apa ni. Aku dengar je apa dia cakap. Faham sikit saja, Alhamdulillah. Itu insya-Allah awak akan faham lagi banyak selepas habis ni. Okey, kemudian last sekali but not least, visual dashboard. Tekan visual dashboard. Tutuplah. Tutup yang tadi namanya apa tadi tu? Klasik. Anda tekan visual dashboard. So, bila anda tekan visual dashboard, di sinilah tempat bermulanya penganalisaan data anda. Jelas Alright, tutup balik. So, kita akan mulakan dengan create form dengan mengambil form-form daripada template yang diberi oleh Atlanta America. Cara dia yang pertama, pergi kepada create form. Dah pergi create form, dia akan buka a blank canvas. Yang sebelah kanan ini berwarna kelabu dipanggil sebagai canvas. Apa dia? Canvas. Canvas ini adalah tempat di mana anda meletakkan bahan-bahan untuk membuat borang. Contohnya nak letak logo. Nak letak soalan 1, iaitu nama. Nak letak soalan 2, namanya nombor kad pengenalan. Nak letak maklumat yang ketiga. Dia samalah macam konsep anda membuat Google Form. Selepas saya habis chapter ni, saya akan cerita juga mengenai Google Form lah. Supaya anda mempunyai kehebatan dalam bidang epidemiologi, EpiInfo dan juga menggunakan apa juga yang free di lapangan sekarang ada. Okey. Kemudian kita nak tengok sekarang template yang ada diberi oleh CDC Atlanta. Anda boleh pergi kepada Open Project. Open Project. Not open your clothes. Open Project. Open Project. And then inside the Open Project, what you need to do is actually you are going to navigate the examples of the project based on your installation directory. Dia ada macam-macam projek dalam tu, betul tak? Kalau anda pergi ke projek, saya ada contoh kolera. Kemudian kita ada E. coli, H1N1, HIV, John Snow, KML, Legionella, Lyme, mumps, nutrition, salmonellosis dan samples. Baik. Kita pergi yang paling basic. Apa dia? Kolera. Kolera ni yang paling basic lah untuk anda understand. Kolera disebabkan oleh apa ya, tuan-tuan dan puan-puan? Kolera bukan disebabkan oleh air ya. Kolera adalah disebabkan oleh pandai, Vibrio cholera. Vibrio cholera adalah jenis apa? Bakteria, fungus, virus? Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati dan kasih sekalian, anda semua dah semester 3 ke semester 1? Tolong jawab seperti semester 3. Ianya disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Salah lah, itu TB. Ianya disebabkan oleh bakteria Vibrio cholera. Betul? Gram positif, gram negatif. Gram berapa saya tak ingat, tapi dia kurang daripada 1 gram. Itu saya lah. Sebab saya pun tak ingat lah gram positif negatif. Alright. As long as you already understand that is the agent, then it should be khalas. Maknanya anda dah mencapai objektif sebagai PPKP lah. Kalau Vibrio cholera disebabkan oleh udara dan ianya disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis, memang nampaknya gagal lah kita mendidik anda menjadi PPKP. Anda sepatutnya menjadi PPK. Contohnya. Minta maaf, saya bukan nak menghina PPK, saya bagi contoh je. Kalau ada sahabat-sahabat yang daripada skim PPK, jangan terasa, saya bagi contoh sahaja. So, oleh itu tuan-tuan dan puan-puan boleh klik kepada kolera in Rouen, Sham. Rouen, lantaklah bunyi dia macam mana, tapi yang penting dia berada di kawasan Afrika, if I'm not mistaken. Anda tekan open. So, bila anda tekan open, dia akan ada tulis loading dan sebagainya, dan tiba-tiba canvas itu bertukar menjadi warna putih dan mempunyai beberapa soalan. Betul tak? Bagus. Ini contoh template. Okey, dengar Template ini saya tidak mahu anda buat seperti ini. Sebab template hanyalah tujuan memberi pendidikan asas. Dia macam bagi anda sketch. Tahu sketch? Sketch ni macam lakaran. Jadi dia memberi anda idea dan kefahaman macam mana nak buat sesuatu borang secara digital. Okey, ini contoh borang dia. Anda boleh lihat di sini. Kita boleh tengok yang pertamanya kita ada questionnaire number. Betul tak? Di sebelah kiri questionnaire number. Dan kalau anda gatal sangat tangan, anda tergentil kotak itu, maka kotak itu akan berlari-lari anak. Betul tak? Betul? Dia akan terlari-lari. Betul?
Oleh itu tidak perlu digentil. Ia perlu dilihat sahaja. Sebab nak gentil nanti gentil yang sendiri punya. Bukan sendiri punya itu, sendiri punya form. Bila kata gentil, dia fikir benda bukan-bukan korang ni. Okey, tuan-tuan dan puan sekalian. Cuba tengok di sebelah kanan, ini namanya canvas. Yang sebelah atas ini dinamakan sebagai title. Apa dia? Title ni untuk analisis ke? Pandai. Dia bukan untuk dianalisis ya. Dia bukan untuk dianalisis. Katakanlah anda nak belajar daripada format-format yang dihasilkan oleh penyelidik sebelum ini. So anda boleh right click. Tahu right click? Ini mouse. Sebelah sini panggil left. Sebelah sini panggil right. Marah nampaknya. Masalah teknikal. No problem. Klik kepada title. Kemudian right click. Anda boleh pergi kepada properties. Jangan pergi pada delete. Pergi kepada properties. So properties ini menunjukkan apa yang ditulis di atas itu namanya label ataupun title. Betul tak? Maknanya ini adalah contoh nak meletak label. Label. Kemudian di bawah ini namanya question and no. Question and number lah sebenarnya kan. Di bawah itu ada kotak. Betul? Kotak ke kotak? Kotak. Anda boleh right click pada kotak itu dan tengok apa jenis spesies kotak itu. So dia akan bagi number. Maknanya kotak ini perlu dimasukkan nombor. Kalau anda masukkan A boleh tak? Tidak akan diterima oleh sistem. Faham Ini contohlah jika tuan-tuan dan puan-puan ingin mengetahui apakah yang berlaku pada setiap satu item, kolom, bahan yang ada di dalam canvas yang telah disediakan oleh CDC Atlanta Amerika ni. Jelas Alright. Contoh saya tanya tuan-tuan dan puan-puan, cuba tengok di bawah ini. Namanya date of onset. Date of onset ni jenis spesies apa? Dia adalah jenis date. D-A-T-E. Date. Date tu apa? Tarikh. Pandai. Itulah contoh yang pertamanya apabila kita gunakan sketch ni. Bila kita gunakan sketch, kita gunakan template. Tujuan dia kita nak memaham apakah maklumat yang ada di situ. Jelas ke tak jelas? Boleh pergi ke sebelah kiri. Yang dipanggil sebagai bawah question N ni, dia ada tulis dipanggil sebagai personal specification. Personal specification, lepas tu bawah dia ada tulis apa? Illness, betul? Bawah dia ada tulis risk factor. Bawah dia lagi ada risk factor. Okey, 1, 2, 3 dan 4 ini dipanggil sebagai pages. Apa dia? Pages. Dia adalah muka surat lah. Maknanya yang ini page 1, yang lagi satu tu adalah page 2, yang lagi satu adalah page 3. Jelas? Okey, di Malaysia, dengar baik-baik di Malaysia. Apa-apa siasatan epidemiologi kena dilengkapkan 5 elemen utama ini. Pertama adalah sosiodemografik dan juga personal factor lah. Kedua adalah diagnosis. Diagnosis jenis-jenis penyakit, simptom, lagi apa? Simptom, diagnosis, apa juga yang observation yang dibuat oleh doktor dan sebagainya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah laboratory result. Laboratory result. Yang ketiga adalah melibatkan apa? Environmental assessment ataupun environmental risk investigation. Yang kelima saya tak ingat, tanya Puan Hamizah. Yang pertama personal ataupun social factor. Yang kedua, baru saya ingat. Alhamdulillah, Tuhan bagi ilham. Yang pertama adalah personal ataupun social factor. Yang kedua adalah anda punya diagnosis ataupun clinical features. Diagnosis atau clinical features ni maknanya macam simptom. Apakah yang dinampak pada simptom orang COVID contohnya? Batuk, betul. Batuk, kesukaran bernafas, itu dipanggil clinical features. Kemudian yang ketiga adalah laboratory finding. Laboratory finding apa dia? Pandai. Saya suka jawapan tu. Result daripada makmal. Siapa yang buat result makmal ni? JTMP kawan-kawan awak. Juru Teknologi Makmal Perubatan. Mereka akan tolong anda untuk membuat analisis kepada semua spesimen biological monitoring yang diberi kepada mereka. Betul? Kemudian yang apa lagi tadi? Yang keempat adalah sebenarnya environmental assessment. Yang inilah yang sebenarnya kenapa PPKP ataupun nama lainnya adalah kesihatan persekitaran, environmental health ni wujud di dalam sistem KKM. Walaupun nak bahan tak boleh sebab tengah rekod, kemudian kita bahan. Dan yang terakhir adalah epidemiological diagnosis. Epidemiological diagnosis ini adalah merujuk kepada contoh yang pertama, spatial analytic. Yang kedua adalah dari segi
social network, bukan social network. Kita panggil apa Puan Hamizah? Network analysis. Network analysis. Contoh network analysis ni macam COVID lah. Kan kita nak tahu seorang ni pergi mana, dia ni adalah daripada kluster yang mana, itu panggil network analysis. Ianya dianalisa secara epidemiologi. That's why 5 benda ni adalah yang saya maksudkan sebagai 5 perkara utama apabila anda menceritakan tentang epidemiological study di Malaysia lah, terutama dalam mengenangani wabak yang berlaku di negara kita. Apa wabak-wabak besar yang pernah anda ingat, yang pernah anda selami? H1N1, pandai. COVID, lagi? SARS, lagi? MERS-CoV, lagi? Minimata disease, itu dekat Jepun, lagi? Apa? Kawashikov? JE, Zika, pandai, lagi? Chikungunya, Dengue, lain-lain lah, banyak. Yes. Okey, terima kasih, terima kasih. Arigatou gozaimashita, wakarimashita desu. So, anda dah boleh bayanglah outbreak-outbreak yang berlaku. Okey, so mari kita sekarang ini tamatkan melihat orang punya, tapi kita buat kita punya. Boleh? Kita buat kita punya sendiri. Kita punya borang sendiri. Okey? So, oleh itu anda akan tutuplah. Tapi sebelum anda membuat borang sendiri, mari kita lihat. Apa dia? Mari kita lihat apakah maklumat yang ada di kajian Rwanda tadi. Betul? Nak tengok tak apa yang berlaku di Rwanda tu tadi? So, anda boleh pergi kepada enter data dan anda boleh teruskan untuk pergi ke open form dan bukalah folder projek dalam browse dengan mencari projek kolera tadi. Kalau anda mempunyai kelemahan mencari-cari bahan-bahan di dalam komputer sendiri ini, maka nasihat saya datanglah ke kursus asas pengenalan komputer. Faham kan? Tak faham? Apa yang benda tak faham? Aku suruh browse je lah. Browse yang tadi lah, maksudnya anda browse lah form yang tadi. Nama form tu dekat dalam projek namanya kolera in Ruan sama. So bila tuan-tuan dan puan pergi, dia akan ada 3 item di sini, betul? Questionnaire no check code, questionnaire data entry. So tuan-tuan dan puan boleh klik pada questionnaire dan tekan OK. Apa yang terjadi sebenarnya, ia telah mempamerkan sekurang-kurangnya berpuluh-puluh data yang konon-konon ataupun betul-betul dimasukkan untuk tujuan latihan. Faham? So boleh nampak? Contoh anda tengok di sini, questionnaire nombor 1. Laki ke perempuan? Laki. Pandai. Cuba tengok questionnaire nombor 50. Macam mana nak cari questionnaire nombor 50? Pandai. Masukkan nombor di atas 50. Kemudian tekan enter ke tekan shutdown? Pandai. So dia akan keluarkan nombor 50. Nombor 50 lelaki ke perempuan? Kalau tengok, nampak. Anda telah confused. Saya nak rekod nombor 50. Saya bukan nak questionnaire nombor 50. Saya nak rekod nombor 50. So rekod nombor adalah di sebelah atas ni ya tuan-tuan dan puan. Tengok saya punya cursor yang berjoget ini. So dia adalah female dan dia adalah student, pupil. Pupil maknanya apa? Budak sekolah. Budak sekolah kids lah, kids. Okey, kemudian anda boleh tengok dekat sini date onset dia berapa. Okey, cuba bersama-sama saya klik contohnya date ni. Apa yang jadi? Cuba anda klik date tu. So dia akan keluar kalender. Bila anda klik date tu, dia akan keluar kalender untuk kita pick the date. Itu je, jangan ubahlah date tu. Saya just nak tunjuk kepada anda semua bahawa apabila anda telah set up dia sebagai date, so bila nak enter data nanti, dia akan dimasukkan secara date basis. Faham kan? Itu dia punya cara lah. Okey, boleh tengok yang nombor 2 punya page, namanya illness. So kalau kita tengok di sini ada illness yang dimasukkan oleh doktor. Doktor yang masukkan illness ni. Apakah simptom-simptom yang dialami, kemudian dari segi treatment yang diberi dan juga sama ada dehydration ataupun tidak. Yes, dehydration is the most important clinical features for those who are suffering with the cholera. Betul tak betul? Dia akan ada simptom yang sangat obvious, iaitu watery diarrhea. Buang air tanpa sebab dan tanpa kawalan perasaan. Duduk je keceper. Itu adalah bahayanya kolera. Dan dehydration adalah the severest, most important complication that can be impacted to that particular human who are being exposed to this cholera. Faham tak faham ni? Very good. Kemudian tuan-tuan dan puan boleh pergi kepada risk factor, page yang nombor 3. Risk factor ini menceritakan mengenai history of eating outside in the past berapa tahun.
in the past few days. Ini adalah sebenarnya contoh environmental investigation. Siapa yang akan tanya soalan-soalan ini? Ya, pandai. PPKP akan tanya soalan ini, sebab itu soalan tanya mesti detail. Mesti tahu ejen dia dibawa oleh vehicle apa, oleh vektor apa. Jangan orang denggi tanya awak tadi makan apa. Itu macam nak ajak pergi dating, faham? Tak sesuai. Okey. Kita tengok pula risk factor yang nombor 2 ya, tuan-tuan dan puan sekalian. Dekat sini dinyatakan mengenai bagaimana dia punya behavioral. Ini yang saya kata tadi. Dia ada maklumat-maklumat yang berkaitan dengan behavior ataupun attitudes ataupun dia punya social. Contoh paling senang macam ni. Orang Melayu, kalau misal kata ada kematian, apa dia punya bahayanya kalau COVID ni tak diadakan certain SOP? Sebab kita akan mandi mayat, betul tak? Itu memang kita punya fardu kifayah. Kena mandikan mayat, lepas tu kena solatkan, lepas tu kena kapankan, lepas tu ada sunnah-sunnah yang membolehkan kita membuat ini dan itu yang mungkin berlakunya kontak dengan orang yang sihat. Faham tak? Contohlah. Jadi itulah sebab dan pentingnya juga sebagai PPKP awak kena tahu culture, budaya orang-orang yang berada di kawasan tuan-tuan dan puan-puan. Jelas Okey, habis, tutuplah. So, tanpa buang masa lagi, mari kita pergi